Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid hari ini? Ustaz doakan semoga murid-murid semua dalam keadaan yang sihat hendaknya. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam muka surat 171, Serikan Majlismu, iaitu adab di dalam majlis. Teliti dan fahami. Doa dibaca memohon restu. Para petugas mengawal selia. Beradab di majlis sudahlah tentu lambang peribadi berakhlak mulia. Murid-murid, perhatikan apa yang telah disampaikan oleh pantun tersebut. Kita dikehendaki menunjukkan peribadi ataupun akhlak kita yang mulia, tidak kira di mana pun kita berada. Contohnya, di dalam majlis-majlis yang kita hadiri, seperti sambutan Hari Kemerdekaan, majlis ilmu di masjid, konsert Islam, majlis perkahwinan dan juga perhimpunan sekolah. Kalau kita perhatikan, di dalam majlis kita perlu menjaga adab-adab yang telah dianjurkan oleh Islam. Antaranya, murid-murid boleh lihat di dalam muka surat 172. Yang pertama, niat yang ikhlas. Pastikan apabila kita berada di dalam majlis, niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berpakaian sopan dan menutup aurat. Bagi orang lelaki, pastikan menutup aurat, dan bagi orang perempuan, pastikan menutup aurat mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Contohnya, bila berpakaian. Bagi lelaki, pastikan pakaian yang kita pakai sopan. Pakai seluar yang panjang, bukan seluar pendek apabila kita menghadiri majlis-majlis yang tertentu. Dan bagi perempuan pula, menutup aurat dengan cara berpakaian pakaian yang longgar, jangan memakai pakaian yang ketat. Untuk yang ketiga, masuk melalui pintu yang disediakan. Kita tidak masuk melalui pintu yang lain. Kalau kita nampak ada tuan rumah di situ, kita melalui pintu yang ada tuan rumah supaya kita dapat berjumpa dengan tuan rumah. Kemudian kita bila berjumpa dengan tuan rumah, kita memberi salam kepada tuan rumah. Seterusnya, masuk dengan tenang, tidak berasak-asak. Pastikan kita apabila hendak pergi ke sesuatu majlis, kita tidak menolak-nolak. Kadang-kadang kita perhatikan di sekeliling kita, apabila mereka hendak memasuki sesuatu tempat, mereka suka menolak-nolak orang lain, sehingga kan boleh menyebabkan orang itu jatuh. Itu perlu kita elakkan. Dan yang terakhir sekali, duduk di tempat yang disediakan dengan sopan. Pastikan kita tidak mengangkat kaki kita. Contohnya, letakkan kaki di atas meja. Itu menunjukkan akhlak yang tidak baik. Itu menunjukkan kita seorang yang tidak menjaga imej kita sebagai seorang Islam. Pastikan duduk dengan sopan, makan dengan sopan dan jaga adab-adab yang kita telah pelajari tadi. Murid-murid, untuk kita menghadiri ke satu majlis, ada ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh syarak. Contohnya, ciri-ciri majlis yang dibenarkan syarak. Maksudnya, apabila kita nak menghadiri kepada sesuatu majlis tersebut, pastikan majlis tersebut menepati apa yang telah dibenarkan oleh hukum syarak. Apa tu syarak yang ditetapkan oleh Islam? Yang pertama, bertujuan mengingati Allah. Sekiranya majlis tersebut bertujuan untuk kita bersama-sama mengingati Allah. Contohnya, Maulidur Rasul. Kita nak pergi ke satu majlis seperti Maulidur Rasul, itu adalah dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau kita pergi ke satu majlis untuk mengingati perkara yang tak baik, maka ia tidak dibenarkan oleh syarak. Yang kedua, mengandungi ilmu yang bermanfaat. Pastikan apabila kita hendak pergi satu majlis, majlis tersebut mempunyai sesuatu yang bermanfaat kepada kita. Contohnya, apabila bercerita tentang Maulidur Rasul, kita mendapat manfaat. Kita tahu siapa itu Nabi Muhammad, siapa ayah Nabi Muhammad, apa peristiwa-peristiwa yang telah Nabi Muhammad lalui.
Yang ketiga, menghubungkan silaturahim. Apabila kita berada di satu majlis ilmu, kita berjumpa dengan saudara Islam kita yang lain, di situ ia menunjukkan kita menghubungkan silaturahim, kerana silaturahim ni amat disukati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ianya tidak melalaikan, seperti konsert-konsert yang kita kadang-kadang bercampur di antara lelaki dan perempuan, kemudian mendengar alunan muzik yang tidak baik sehingga kita melupakan waktu solat dah masuk pun kita tak perasan. Itu hendaklah kita elakkan. Yang kelima, tiada unsur maksiat, seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi. Sekiranya bercampur antara lelaki perempuan, duduk rapat-rapat, itu perlu dielakkan kerana itu tidak dianjurkan di dalam hukum syarak. Yang keenam, tiada pembaziran. Pastikan tiada pembaziran dalam majlis tersebut, kerana sekiranya membazir, itu telah dikira sebagai amalan syaitan dan kita dikira sebagai sahabat syaitan. Adakah kita nak menjadi tergolong dalam rakan-rakan syaitan? Wa na'udzubillahi min zalik. Seterusnya, menjaga batasan pergaulan antara lelaki perempuan, sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Pastikan kita tidak duduk antara lelaki dan perempuan. Kalau adik-beradik kita, tiada masalah. Tapi kalau bukan adik-beradik kita, kita hendaklah elakkan. Seterusnya, tiada unsur kezaliman. Maksudnya apa? Kita tidak menzalimi orang lain. Sekiranya orang yang datang tu dalam majlis, contoh majlis perkahwinan, yang datang orang susah, orang miskin datang, kita zalim, kita suruh dia duduk atas lantai. Itu perlu dielakkan. Kita jangan menghadiri majlis-majlis tersebut. Seterusnya, menyediakan makanan yang halal. Pastikan apabila kita nak menghadiri majlis tersebut, pastikan makanan yang kita nak makan adalah makanan yang halal. Itu perlu kita jaga. Seterusnya, menghormati antara satu sama lain. Kita kena jaga hubungan kita dengan orang lain. Kita jangan marah-marah orang, kita jangan buat benda yang tak baik terhadap orang lain. Sebab orang Islam adalah contoh yang terbaik kepada orang lain. Kita adalah cerminan kepada orang yang bukan Islam. Seterusnya, melapangkan tempat duduk. Apabila kita nak duduk, sekiranya kita nampak ada orang nak duduk, kita anjak sikit kita punya tempat agar ada orang yang boleh duduk di situ. Seperti mana kalau kita pergi menghadiri majlis ilmu, kita duduk, kemudian tempat tu ada ruang lagi, tapi kita cuba membesarkan badan kita. Itu perlu dielakkan. Kita duduk dan kecilkan tempat duduk kita agar orang lain boleh duduk sama mendengar ilmu. Seterusnya, fokus dan tidak bercakap serta mengganggu majlis. Kita fokus dengan apa yang telah disampaikan oleh penceramah. Kita tak mengganggu, kita tak buat bising. Kadang-kadang dekat masjid, kita berada di dalam masjid, penceramah sedang memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, kita membuat bising. Perlulah dielakkan. Berdoa sebelum meninggalkan majlis. Ini penting. Setiap kali bila kita nak meninggalkan majlis, kita akan baca tasbih khifarah. Betul tak? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan yang terakhir sekali, meninggalkan majlis setelah selesai. Dah habis majlis, kita baliklah. Dan pastikan kita tidak meninggalkan sampah, kita tak buat kecah dekat tempat majlis orang. Dekat majlis ilmu kita tidak meninggalkan perkara-perkara yang tak baik. Contohnya kita makan gula-gula, kita sepah-sepahkan plastik gula-gula, kita conteng-conteng. Cuba elakkan dan jangan buat. InsyaAllah, untuk tugasan hari ini murid-murid, Ustaz harapkan semua murid-murid membuat apa yang kita telah pelajari tadi, iaitu tugasan yang pertama. Murid-murid dikehendaki untuk menulis adab di dalam majlis, iaitu niat yang ikhlas tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 adab yang kita telah pelajari. Untuk ciri-ciri majlis yang dibenarkan syarak, Ustaz harapkan murid-murid salin 6 daripada apa yang telah kita pelajari tadi.
InsyaAllah kita akan bertemu pada hari Rabu ini. Ustaz doakan semoga semuanya sihat walafiat, agar semuanya akan kembali ke sekolah dengan keadaan yang baik dan kita dihindari daripada sebarang penyakit yang berbahaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.